Namun apa yang menarik dari segi game ini adalah perang psikologi yang pertama yang dilakukan oleh Benjamin Mora. Dia benganglah pada awalnya apabila dia menentang Penang FC. JDT menang dapat 3 mata, namun menang 1-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas 2 minggu kita tak buat video langsung, hari ini kita kembali. Dan hari ini kita nak sembang tentang isu yang sangat hangat diperkatakan di media sosial, iaitu kes pembunuhan Tang Mo. Tak adalah. Jadi bagi yang belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe sekarang, like dan komen untuk topik yang kita nak loya dalam video kali ini. Baik, selepas 2 perlawanan di Liga Super, Sarawak United FC menduduki tempat yang terakhir dengan kosong jaringan, kosong mata, 7 bolos. Jadi apa sebenarnya sudah jadi dengan Sarawak United FC? Jadi dalam video kali ini kita nak buat kesimpulan kepada ketiga-tiga perlawanan yang telah berlaku, iaitu perlawanan Liga Super yang pertama menentang Kedah Darul Aman FC, perlawanan yang kedua menentang JDT FC, dan perlawanan Piala FA pusingan pertama menentang Ultimate FC. Yang pertama adalah penyudah yang belum tajam. Dalam perlawanan pertama Liga Super, Sarawak United FC telah dikunjungi oleh Kedah Darul Aman FC di Stadium Negeri Kuching, Sarawak. Di mana dalam perlawanan ini Sarawak telah kalah 0-1, di mana gol Ronald Wanja telah menyebabkan Sarawak hilang 3 mata. Gol tersebut bermula apabila Syazwan Zainon yang merupakan kapten Kedah Darul Aman FC membuat free kick, dan kebetulan free kick itu terkena tiang dan bola itu betul-betul jatuh dekat depan Ronald. Ronald apa lagi? Sebatlah. Dan keputusan itu kekal 0-1 sehingga ke whistle penamat, dan Sarawak United FC telah berputih mata apabila gagal mendapatkan mata yang pertama dalam perlawanan Liga Super. Namun kita harus bagi kredit kepada Sarawak United FC kerana telah membuat satu permainan yang sangat baik, dan sebenarnya kalau mengikut statistik, Sarawak menguasai perlawanan dan terdapat beberapa percubaan yang sangat baik, namun masih gagal untuk mendapatkan gol. Dari situ kita dapat lihat, bagi saya adalah penyudah yang tumpul merupakan salah satu faktor dalam game ini, di mana Francis Kone dan Uci Akbar gagal untuk memanfaatkan gol yang sepatutnya dihasilkan oleh mereka. Dan kita dapat lihat penampilan pertama Francis Kone dalam Sarawak United menunjukkan bahawa dia masih lagi belum fit. Jadi kita tak tahu apa masalahnya sebenarnya, kenapa dia masih lagi belum fit untuk perlawanan pertama. Kemudian penampilan pemain import yang kedua adalah Boris Kok, di mana dia banyak bermain di bahagian defensive midfield, dan saya puji persembahan dia agak menarik dan dia dapat menyesuaikan diri dengan permainan Sarawak United FC. Namun itulah, bola sepak ni dia ada 3 ya. Kalau tak menang, seri, kalah. Jadi kalau menang 3 mata, seri 1 mata, kalau kalah 0 mata. Kemudian perkara yang kedua adalah terjerat dengan kata-kata moral. Dalam perlawanan kedua, Sarawak United FC telah berkunjung ke Stadium Sultan Ibrahim di Johor Bahru menentang JDT FC. Namun apa yang menarik dari segi game ini adalah perang psikologi yang pertama yang dilakukan oleh Benjamin Mora. Dia benganglah pada awalnya apabila dia menentang Penang FC. JDT menang dapat 3 mata, namun menang 1-0, dan pada waktu ketika itu Benjamin Mora menyatakan Penang FC telah merosakkan keindahan bola sepak. Dan bagi pendapat saya melihat game tersebut, apa yang dinyatakan oleh Benjamin Mora merosakkan merujuk kepada buang masa, delay game oleh Penang FC, bukan semata-mata formasi bertahan yang dilakukan oleh Penang FC untuk mengekang gol yang lebih banyak bolos menentang JDT FC. Dan Benjamin Mora juga telah menyatakan bahawa dia minta semoga Sarawak United bermain dengan baik secara open play supaya tidak merosakkan keindahan bola sepak. Dan apabila Sarawak United FC bermain secara terbuka ataupun open play di halaman JDT, seolah-olah untuk meminta JDT membelasah mereka, dan whistle penamat ditiup di mana JDT
JDT menang 6-0 terhadap Sarawak United. Dan Benjamin Mora membuat lagi statement, dia memuji Sarawak United FC bermain. Tapi kita tahulah permainan Benjamin Mora ni, kalau dalam pepatah kita, kubit-kubit tiup. Dah disakiti, puji sikit. Tapi sebenarnya dalam game JDT tentang Sarawak United FC, dalam minit yang tak awal, 15 minit tak awal itu, kita nampak Sarawak United FC telah membuat beberapa siri serangan yang hampir menyebabkan JDT bolos. Tapi kita tahu secara teknikal dan taktikalnya, JDT FC ini mempunyai jurang antara Sarawak United, di mana kita dapat lihat pemain-pemain lokal mereka. Kita cerita pemain lokal dulu. Hampir semuanya pernah menyarung jersey kebangsaan Malaysia. Keeper Farizal Malias, Syahrul Saad, defender nombor 7 Adil, Kobin Ong, kemudian Safawi Rashid, Akhir Rashid. Jadi hampir semua pemain yang bermain pada malam itu merupakan pemain yang pernah menyarung jersey kebangsaan. Kita tak cerita lagi tentang import mereka, iaitu Forestieri, Bergson. Dan kita lihat import Sarawak kebanyakannya average berada dalam pada umur 30 tahun. Namun kita tahu bola itu bulat dan sepatutnya dalam tournament, jurang-jurang itu menjadikan satu motivasi yang tinggi buat pasukan Sarawak untuk mengekang pasukan JDT bagi memastikan mereka tidak mudah mendapat mata. Namun game sebenarnya selepas second half berubah teruk. Kita tengok first half bolos 2-0. Kemudian second half apabila Raja Imran diberikan kad merah. Kad itu terhasil apabila Raja Imran mendapat second yellow card lepas dia membuat terjahan terhadap Safawi Rashid. Dan banyaklah orang isukan keputusan ref itu sepatutnya tidak berlaku sebegitu sebab dia membuat terjahan yang sedikit. Namun kita kena reda dan kita tahu setiap keputusan pengadil adalah muktamad dan kita harus move on. Namun dalam kita berduka, pasti ada yang menggembirakan. Perlawanan ketiga di mana kita telah menang 7-0 menentang Ultimate FC untuk Piala FA pusingan yang pertama. Dan dalam perlawanan ini, sebenarnya kita lihat dalam perlawanan JDT dan perlawanan Ultimate FC, game dia tidak dikendalikan oleh B Setinaden tapi dikendalikan oleh penolong ketua jurulatih iaitu Ahmad Nur Faizal. Dan saya pujilah coach itu seorang yang sangat tegas dalam membuat keputusan dan apa yang dia tampilkan untuk Sarawak United FC sangat baik. Kita nak cerita dulu tentang Ultimate FC ni. Antara faktor menyebabkan mereka, sebenarnya first half mereka bermain secara bertahan dan Sarawak United hanya mampu menjadikan 1 gol. Tapi pada second half, Sarawak dia bermain dengan intensiti tinggi. Dan kita tahu bagaimana jurang antara kelab amatur di Liga M3 dengan kelab profesional di Liga Super. Apalagi mereka injured dengan faktor cederanya, berapa kali fisio Ultimate FC masuk padang, pemain dia injured. Adalah orang kata, sik kesian kah dengan tim-tim Liga M3 ni, pakailah pemain tempatan je kah. Itu banyaklah orang yang komplain tentang pemain tim-tim Liga Super yang mengeluarkan kesebelasan utama mereka untuk bermain menentang pasukan Liga M3. Dan bagi pendapat saya adalah tidak salah sebenarnya Sarawak United FC ataupun mana-mana kelab lain untuk menggunakan pemain import mereka dalam perlawanan kali ini, kerana Piala FA ni merupakan satu piala yang sangat bernilai. Kenapa ia bernilai? Sebab ia merupakan salah satu slot untuk kelab bermain di AFC Cup. Jadi kemenangan Sarawak United ke atas Ultimate FC 7-0 di mana penjaringnya adalah Boris Kok, Uci Akbar, Syami Izwan, Francis Kone, Zamien. Dia secara tidak langsung telah meningkatkan lagi motivasi untuk pasukan Sarawak United bersaing di Liga Super selepas international break lepas ni. Jadi lepas ni pemain Sarawak boleh rehat dulu. Kita bagi sharp dulu, bagi fitness power sikit. Kesimpulannya, kita tak perlu risau dulu dengan prestasi Sarawak United FC dalam Liga Super selepas 2 perlawanan kerana mereka menentang 2 kelab yang hebat di Liga Super. Jadi kita kena bagi peluang, kita tengok dulu bagaimana Sarawak United FC berusaha untuk mengekalkan kelab mereka di dalam Liga Super tahun 2022. Jadi tetap sokong pasukan kita, bincang sampai champion.